Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab At-Tawdih, panduan lengkap ke arah kesempurnaan ibadah haji dan umrah. Syarah Al-Idah fi Manasik Al-Haji wal Umrah Imam Nawawi. Dikarang oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakriyah. Kita bicara sikit tentang apa yang dilakukan di Mina pada hari tasyrik dan pada malamnya dah. Jadi kita bicara sikit, kita sambung lagi lah. Iaitu Mina hari tasyrik malamnya. Okey, jika ditinggalkan mabit di Muzdalifah pada malamnya. Nah, 8 Zulhijjah tu lah. Malas. Di malamnya sahaja maka dikenakan dam. Inilah pendapat yang asah. Ini dalam Adwal Bayan menyebutkan pendapat yang mengatakan bermabit di Muzdalifah adalah wajib dan dikenakan dam jika ditinggalkan merupakan pendapat kebanyakan ahli ilmu. Ramai ulama kata gitulah. Antaranya Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengikut yang masyhur daripadanya wajib dah bermalam di Muzdalifah. Jika ditinggalkannya bersama malam-malam di Mina, dikenakan 2 dam yang berasing lah mengikut pendapat yang sah. Jadi kita bermalam di Mina 1 dam suku dah. Tak bermalam di Muzdalifah dam lain pula dari 2 jenis dam lah. Difahami daripadanya bahawa tidak diwajibkan dam kecuali jika meninggalkan mabit semua malam di Mina. Tak dah, jadi tinggal paling kurang 2 lah, 2 malam dia. Kalau tinggal maksudnya paling kurang 2 lah. Kena tinggal tu kena bayar dam lah. Ada pendapat hanya 1 dam saja. Ada juga kata so. Ini bagi yang tidak ada uzur lah. Adapun sesiapa yang bermabit di Muzdalifah atau Mina dengan sebab keuzuran, tidak bermalam di Muzdalifah atau Mina dengan sebab uzur, hukumnya tidaklah dikenakan apa-apa dah. Uzur terbahagi pada 4 bahagian. Pertama, ahli siqayah al-abas, yakni pemberi minum. Harus bagi mereka meninggalkan mabit di Mina dan mereka berjalan ke Mekah kerana mereka sibuk menguruskan dengan siqayah. Saqayah, memberi minum lah dah. Memberi minum kepada jemaah haji. Jadi orang ni pergi mari, pekerja lah, pergi mari. Bila buat haji pun dia buat kerja. Tolong orang haji, maka dia dimaafkan lah. Sama ada Bani Abbas Sama ada Bani Abbas yang mengharuskannya atau mereka yang lain. Orang lain pun kalau dikerja lagi ni dimaafkan. Jika berlaku siqayah bagi jemaah, beri minumlah. Ni sistem Jamidullah ni ada sistem lain tu. Canggih dah. Tidak perlu pergi mari-mari dah. Zaman dulu memang pergi mari-mari aja punggah air dah. Maka ia bermukim dengan keadaannya boleh meninggalkan mabit, meninggalkan bermalam sama seperti siqayah al-abas. Jadi orang lain je buat serupa dengan dulu tugas Bani Abbas lah je cara minum air ni dah. Tapi kalau lepas kita zaman lain tak cara Bani Abbas, pekerja-pekerja tu boleh lah. Dia pergi mari-mari. Kalau ada sistem lain tak apalah. Kalau tak ada sistem lain, ke punggah air cara yang sama lagi dah. Para peternak unta sama juga dengan peternak binatang-binatang lain dah. Pengarang Al-Ifsah berkata peranan unta sudah berlalu pada zaman kita, diganti dengan kenderaan-kenderaan seperti kereta dan lain-lain. Jadi orang dulu ni kau pemandu kereta kau tak. Jadi orang ni lah serupa dengan peternak unta dah, pemandu kenderaan ni dah. Harus bagi mereka meninggalkan mabit dengan sebab uzur ternakan mereka lah. Nak cakap kota, nak sebelah ke apa dah. Jika peternak dan ahli siqayah melontar pada hari raya di Jamratul Aqabah, mereka boleh keluar untuk ternakan. Siqayah ni beri minum lah kepada orang dia bawa air lah. Siqayah ataupun bawa air ni dan meninggalkan bermalam di malam-malam semuanya dah. Tak boleh dia nak cara. Kalau tidak mati ke harus dahaga air dah. Telah Syiah menyebutkan begitu juga dengan Muzdalifah kerana setara pada keharusannya meninggalkan mabit dengan sebab uzur dah.
Bagi mereka boleh tinggalkan melontar pada hari pertama daripada hari-hari tasyrik. Mereka perlu datang pada hari kedua daripada hari tasyrik. Yang pertama tu boleh nak cakai ke apa. Hari kedua kena mari pun tak lah. Kemudian melontar untuk hari pertama dan hari kedua. Kemudian buat nafar awal. Dan bila klik awal, iaitu lepas 12 Zulhijjah tu boleh klik dah. Justru gugur daripada mereka melontar pada hari ketiga seperti gugur jemaah-jemaah haji yang lain dengan sebab nafar lah. Nafar awal tu sebab lorak ke apa dah. Dia pun begitu juga. Apabila para peternak tinggal atau menetap di Mina hingga gelincir matahari, maka mereka mesti bermabit pada malam tersebut. Bermalam pada malam tersebut. Jika ahli siqayah, ahli jubi minum air ni nak cakap air ni menetap di Mina hingga tenggelam matahari, mereka masih boleh pergi ke tempat siqayah. Tempat cakap air lah, ambil air Mina selepas tenggelam matahari kerana masyghul, kerana sibuk mereka berlaku sama ada malam tak atas siang. Tak kira apa ni nak. Manusia hidup buat kerja dah untuk punggah air ni. Yang ketiga, siapa yang uzur dengan sebab yang lain seperti seorang yang punya harta dibimbangi hilang kalau sibuk dengan bermalam di Muzdalifah atau itulah di Mina atau bimbang terhadap dirinya atau hartanya yang bersamanya, begitu juga orang yang sakit yang perlu pengawasannya, atau dia terpaksa mencari hamba-hamba yang lari, atau kesakitan yang menjadi beban kepadanya jika bermalam dan atau seumpamanya. Dah kena duduk hospital ke apa. Mengikut pendapat yang sahih bahawa harus bagi mereka meninggalkan mabit. Dan harus bagi mereka melakukan nafar awal selepas tenggelam matahari. Dan mereka tidak dikenakan apa-apa dam lah. Dah. Jikalau sampai ke Arafah pada malam hari raya dan dia tidak sempat bermabit di Muzdalifah, hukumnya dia tidak dikenakan apa-apa, tetapi hanya disuruh bermabit bermalam kepada yang berpanjangan sahaja. Wallahu a'lam. Habis itu kita pergi masalah kedua. Wajib dia melontar pada setiap hari daripada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah di ketiga-tiga jamrah lah, dengan setiap jamrah 7 biji anak batu. Justru dia memungut 21 biji anak batu untuk setiap hari itulah. Jadi 21 darab 3 63 lah dia. Pertamanya ke Jamratul Ula yang kedudukannya hampir dengan Masjid Khaif. Ada Masjid Khaif di Mina tu. Ia juga lebih hampir ke arah Arafah, dekat dengan Arafah. Ia adalah jauh yang samalah. Dia datang dari arah bawah Mina. Ia bawah dah. Dia boleh mendaki bukit hingga dia berada di sebelah kirinya, lebih sedikit daripada kanannya dah. Ini iktibar pada zaman dahulu lah. Sekarang sudah dirata ke tanah dah. Terbaru tempat melontar pun telah dibina bertingkat-tingkat untuk memudahkan para jemaah. Ini payah nak buat apa tu dah. Lebar mai masa dulu dah. Masa saya pergi pun sebatil lagi dah ni. Lebar mai dah. Boleh melontar sekaligus. Nyaman lah. Ada berapa tingkat pula? 2-3 tingkat dah. Okay, dia hendaklah menghadap ke arah kiblat. Kemudian dia melontarkannya dengan 7 biji anak batu dengan cara lontaran satu per satu. Dia hendaklah bertakbir setiap lontaran anak batu. Berdasarkan hadis Bukhari sebagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Dia melontar Allahu Akbar. Begitulah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Seperti yang terdahulu ketika melontar di Jamratul Aqabah pada hari Nahar, ini hari raya Qurban. Kemudian dia ke hadapan sedikit daripadanya dan menyimpang sedikit dengan menjadikan jamrah di belakangnya. Jamrah tu tempat yang melontar tu di belakang dia. Dia berdiri di tempat yang tidak terkena batu ketika melontar dah, tidak terpel okay lah, tidak terpel kena kepala. Jadi jauh daripada orang. Dia menghadap ke arah kiblat dan memuji Allah SWT, bertakbir, bertahlil, bertasbih dan berdoa. Sunat berdoa ketika berada di tempat inilah. Apatah lagi apabila selesai melakukan lontaran anak batu di jamrah. Lepas melontar tu molek kita berdoa. Gitulah. Berserta hadirnya hati yang khusyuk, segala anggota-anggota tubuh badan dia dan hatinya semua khusyuk. Dia kekal di situ sekadar masa bacaan surah Baqarah. Dalam majmuk menyebutkan bahawa ini berdasarkan Bahaqi daripada perbuatan Ibn Umar. Jadi lama jugalah. Panjang doa surah Baqarah, doa lah sebanyak mungkin lepas melontar dah. Lepas tu Jamratul Ula dah. Lepas sudah Jamratul Ula, dia doa lah nama dia kata tak. Kemudian pergi datang ke Jamratul Qudwa, iaitu Jamratul Wusta pula dah. Jamratul Ula sudah, Jamratul Wusta yang pertengahan lah.
Dia hendaklah melakukan perkara yang sama seperti jamratul ula yang pertama tadilah. Dia berdiri seperti yang pertama kecuali dia tidak ke hadapan dari sebelah kirinya sebagaimana dilakukannya pada yang pertama ni cerita dulu. Nah, ada. Ya kecilnya sebatai Allah ni besar, tak jadi gitulah ke mana-mana persupo dah. Ini kerana tidak mungkin demikian itu, bahkan dia tinggalkannya di sebelah kanan dan berdiri pada batun wasil. Tinggal sebelah kanan itu dia cara dulu dah sebatai kecilnya. Berdiri pada batu dan masil yang selamat daripada terkena bahagian batu lah. Dulu memang kena pada mudah kena pada dah sebabnya so dia kecil jadi orang keliling ramai ni orang dak belakang jauh dia pakai dah dah tak ada siapa kena pada orang dak pergi termasuk dulu dah Allah ni yang besar tak nak dah. Kemudian dia datang ke jamrah ketiga iaitu Jamratul Aqabah yang dia lontarkannya pada hari raya. Kemudian dia lontarkannya daripada batu wadi dan tidak berdiri untuk berdoa di situ. Tertib mengikut keadaan ini telah disebut oleh Nawawi yang merupakan perbuatan Rasulullah SAW. Cuma dia buat Jamratul Wusta serupa dengan Jamratul Ula lah. Doa gapo dah. Cuma jamrah ketiga tu Jamratul Aqabah yang terakhir tu. Dah. Dia tidak berdoa dah. Lepas tu dah tak berdoa. Tapi untuk Jamratul Ula, Jamratul Wusta lepas melontar tu dia berdoa dululah. Itu kaedahnya dah. Wajib daripada apa yang kami sebutkannya asal lontaran tu dengan sifatnya terdahulu serupa dah. Lontar kena sebut kena akad lebih daripada yang dapat tiak dah. Lepas tu baca Allah Akbar dah. Lontar dah start lontar gitulah. Pada lontaran Jamratul Aqabah iaitu dia lontar dengan apa yang dinamakan batu dan cara-caranya dinamakan lontar dah. Jangan tu dia biar nampak peku dah. Adapun doa dan lain-lainnya daripada tambahan asal lontaran hukumnya sunat saja dah. Tidak dikenakan apa-apa dengan sebab meninggalkannya doa apa tu sunat saja. Tapi telah luput fadilatnya lah kalau bukan situ dah. Dia boleh melontar pada hari kedua daripada hari-hari tasyrik seperti dia lontar pada hari yang pertama tadilah. Dia lontar pada hari ketiga begitu juga. Jika dia tidak melakukan nafas awal pada hari kedua, masa dia pada hari ketiga pun serupa dengan hari pertama dan hari kedua lah. Yang ketiga, sunat dia mandi pada setiap hari untuk melontar. Sebelum melontar tu molek mandilah. Kalau mudah mandilah dah. Sebagian ahli ilmu berkata mandi untuk melontar jamrah tu, tawaf bermalam di Muzdalifah tidak sabit daripada Rasulullah SAW. Ada ulama kata gitu dah. Dan sahabat-sahabatnya Nabi pun tidak sabit. Begitu juga tidak diperelokkan oleh jumhur ulama. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad kita kata tak molek. Jadi sini kata sunat. Jumhur ulama kita kata tak sunat mandi setiap hari untuk melontar, tidak sunat. Gitulah kita faham, janganlah kita tekan tahu dah payah nak mandi dulu enggak. Nak mandi juga ni. Jumpa dia kitab sunat. Jumpa dia kitab tu jumpa belaka. Cuma cara nak amal tu ada hak sahih ada dhaif. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pendapat ganjil syaz, ada pendapat yang jumhur ulama. Jadi kena cek moleklah dah. Tidak semata-mata jumpa dia kitab nakal sajalah dah. Kita bukan ulama, kita nak cari ulama. Dia pun tak suruh percaya, dia kadang-kadang yang nakal saja, bukan nak suruh percaya, nak suruh kita cek gitu faham. Kaedah dia dah. Yang keempatnya tidak sah melontar pada hari-hari ini iaitu waktu pilihan ni kecuali selepas gelincir matahari. Lepas zuhur dah. Kekal waktunya iaitu waktu pilihan pada hari-hari waktunya sehinggalah tenggelamnya. Ada pendapat mengatakan hingga keluar fajar. Pendapat yang pertama adalah asah. Jadi kaedah sebenarnya mengikut mazhab kita ni tak boleh melontar sebelum zuhur dah. Timbul lah ni banyak kita orang Malaysia ni. Dia melontar sebelum zuhur. Dah. Kerana Arab Saudi suruh ke apa tak beri ramai orang sebelum zuhur dah. Tapi kalau kita baca kitab-kitab kita, cari kitab mana pun dari mazhab Syi'i ni, tidak boleh melontar kecuali selepas zuhur dah. Lepas zuhur baru melontar. Kita tidak sah yang asal-asal gitu sampai tahap tu lah. Cuma dia tahulah kalau tabah haji dia terima pendapat ulama lain supaya mengelakkan sesak. Tapi tengoklah kalau sesak sungguh tak apa dah. Tambah lagi besar sangat dah. Tempat melontar tu besar sangat. Molek lepas zuhur lah. Kalau nak kira dah. Cuba kerah lah kalau kira dah. Cuba kerah dulu. Oh ya, nak kita nak nonton seluruh bincang molek lah, bukan kerah tebal dah, bincang molek dah. Kalau kita lepas zuhur kan apa asal kita ni tak boleh ni. Betul-betul yo suruh doi boleh lah. Tu pun dia kata atas masyarakat orang ramai dah. Jadi bincang ni kalau orang ramai mazahmuh tu siapa ke bahaya tu bukan dia dah. Terima pendapat masalah lain pun dah.
Tapi asal-asalnya dan Nabi buatnya memang gitu lepas zuhur. Tidak berlaku Nabi ke sahabat melontar setiap jamrah ni, setiap hari tasyrik ni sebelum zuhur. Tak ada dah. Waktu masalah ni dah. Kira gitu dah. Bincang lah. Kalau kaedahnya benar gitu dah. Jadi melontar tu lepas zuhur dah. Yang kelima, setiap hari tasyrik lah 11, 12, 13. Tapi kalau hari 10 Zulhijjah tu, hari nahar tu, hari korban tu dah. Hari raya tu, hari Aqabah tu sebelum waktu duha dah. Waktu duha lepas lain tu dah. Lepas tu kelima, sunat apabila gelincir matahari lepas zuhur tu mendahului lontaran daripada solat zuhur. Jika luas waktu sehingga kekal daripadanya selepas melontar dah. Jadi kalau boleh kak melontar tu masuk zuhur, melontar dulu, bukan semaya zuhur dulu dah. Tu kaedah. Kemudian dia pulang untuk menunaikan solatnya lepas melontar tu. Dah. Orang kalau ngebel ke mana pun, tunggulah supaya sudah. Orang melontar ramai sikit melontar sudah tu baru semai zuhur dah. Jamu ke apa dah. Kemudian dia pulang untuk menunaikan solatnya. Inilah dinaskan oleh Masyu'i. Hadis Ibn Umar menunjukkan hal ini seperti dalam Sahih Bukhari katanya. Kami menanti waktu sehingga gelincir matahari. Barulah kami melontar. Tunggu zuhur, waktu zuhur masuk dengan ngebel ke apa dah. Lepas tu melontar. Dia keenam, bilangan syarat pada lontaran maka dia lontar setiap hari sebanyak 21 biji anak batu sehingga setiap jamrah dengan 7 biji anak batu. Setiap batu dikira sebagai satu lontaran lah. 7 darab 3 21 lah. Pada lontaran jamrah Aqabah dan syarat-syarat telah disyaratkan di sana lah. Supalah gitulah macam kita bincang sebelum ni lah. Yang ketujuh, tertib antara jamrah sebagai syarat. Mesti ikut tertib. Ini adalah di sisi Imam Malik, Imam Ahmad dan jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahawa tertib seperti yang disebutkan hukumnya sunat saja, tidak wajib. Boleh terbalik kurang dah. Ikut kita jumhur ulama tak boleh. Mesti ikut tertib. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, ikut tertib. Dia hendaklah memulakan lontaran di jamratul ula dulu dah. Kemudian jamratul wusta dan diakhiri dengan jamratul aqabah. Dan tidak memadai selain daripada itu dah. Jika dia tertinggal melontar sebiji anak batu sedangkan dia tidak tahu di jamrah mana dia tinggalkan lontaran tersebut, justru hendaklah dijadikan daripada jamrah yang pertama, jamratul ula dia. Hukumnya wajib dia melontar kepadanya sebiji anak batu, kemudian dua jamrah yang lain pula kena ikut rutin. Jadi dia meninggal, dia tak tahu hak mana dia kena jamratul ula lah, tak cukup dia hak awal lah. Lepas hak lain kena melontar pula 7 lagi dia. Jadi 14 lagi melontar dah. Dia kena ikut rutin. Yang ke-8, mualak berturut-turut antara melontaran jamrah dan lontaran jamrah satu persatu ikut rutin dah. Berturut-turut. Bukannya berhenti. Mualak ni buat selalulah. Tidak berhenti lama untuk benda lain dah. Dia kata adalah sunat. Bukan rukun, bukan wajib dah. Sunat dah. Mengikut pendapat yang sah. Ada pendapat yang mengatakan wajib. Gitulah. Ada pendapat kata wajib. Tapi pendapat yang kuatnya mengikut mazhab kita ni, asahnya ialah sunat saja dah. Sunat saja dah. Lepas tu ke-9, jika dia tertinggal sesuatu daripada lontaran pada siang hari, mengikut pendapat yang sah, dia boleh mendapatkannya pada waktu malam. Melontar pada waktu malam pun boleh dah. Kalau tinggal lah, tak cukup mana-mana lah. Imam Nawawi berkata kekal waktu lontaran hingga tenggelamnya matahari. Asal-asalnya sampai maghrib lah, bukan malam. Bahawa kebanyakan ulama Syafi'i, Maliki dan Hanafi berpendapat harus melontar pada waktu malam. Cumanya Syafi'i, Maliki, Hanafi berkata boleh melontar pada waktu malam. Tapi ramai katanya sampai maghrib saja. Gitulah. Sedangkan sebagai mazhab memiliki berpendapat melontar pada waktu malam hukumnya qada dah. Kira macam qada dah, bukan kira macam tunai. Mazhab Hambali menegah lontaran pada waktu malam dan mereka berpendapat adalah dilontar keesokan harinya selepas gelincir matahari dah. Dan qada esok maghrib tu qada masa lepas zuhur juga mengikut mazhab Hambali dah. Tak boleh waktu malam lepas maghrib ke. Tak boleh. Lepas tu sebelum zuhur pun tak boleh lagi. Lepas zuhur pun boleh. Itulah pendapat-pendapat ulama tentang melontar ni. Okey, ke-9, jika dia tertinggal suatu daripada lontaran pada siang hari mengikut pendapat yang sah, dia boleh dapatkan pada waktu malam pun boleh ni. Atau hari-hari yang berbaki daripada hari tasyrik, sama ada tinggal lontaran tersebut secara sengaja atau terlupa dah. Sengaja terlupa, qada dia boleh. Nak malam tak kira qada lagi ya. Pendapat yang sah. Pendapat lain kata qada dah.
Ada pula lari dah. Jadi esok lagi lah. Ada kata boleh qada tu pagi sebelum zuhur dah. Ada kata lepas zuhur gitulah dah. Kita kira boleh lah. Kalau qada tu pagi tu boleh dah. Pasal dia qada hak tunai tu moleknya lepas zuhur lah dah. Jika dia dapat melontarnya pada hari tersebut mengikut pendapat yang sah bahawa dia termasuk dalam tunai. Bukan qada lah. Kalau dia boleh tunai pada hari tersebut lah. Pas malam kau dah ikut pendapat kita, mazhab kita ni boleh malam pun dah. Jadi kira qada lah. Tapi ada pendapat lain kata kira tunai lah mengikut mazhab kita. Mazhab lain kira qada ni kalau lepas qorib ni. Jika dia tidak sempat melontar sehingga gelincir matahari pada hari berikutnya dah. Sampai zuhur esok dah. Baru boleh dah. Mengikut pendapat yang asal dia wajib melakukan dengan tertib juga. So dah hak mari dah. Iaitu pada 3 jamrah juga. Iaitu dia mulakan lontaran hari yang dia luput, kemudian hari yang sedang berlaku. So dah hari mari hak itu buat dah. Begitulah jika dia meninggalkan lontaran pada hari raya, iaitu lontaran pada untuk Jamratul Aqabah. Berikut pendapat yang asal dia cuba mendapatkan lontaran pada waktu malamnya. Dan pada hari tasyrik, so dah hak Jamratul Aqabah yang meninggal dulu dah. Disyaratkan padanya tertib, dimulakannya daripada lontaran untuk hari-hari tasyriknya. Tertib ni. So dah Aqabah, Jamratul Aqabah mula 10 Zulhijjah dulu, baru lewat hari-hari tasyrik lain dah. Justru jadilah dia tunai mengikut pendapat yang sah. Jadi macam tunai juga. Ada kata qada dia tunai mengikut mazhab kita walaupun lewat dah. Ini bermakna yang dapatinya adalah tunai bukan qada. Walaupun lewat bukan qada. Yang penting ikut tertib. Maka ditentukan setiap hari dengan kadar yang diperintahkan dengannya pada waktu pilihan dan fadilat sama seperti waktu-waktu pilihan untuk solat. Jadi dia kira tunai. Walaupun waktu pilihan tu, waktu afdal tu tertinggal lah. Sepatutnya 10 Zulhijjah yang melontar tiba lewat dah. Ketahuilah bahawa luput setiap lontaran dengan segala jenisnya. Iaitu melontar pada hari raya dan melontar setiap hari daripada 3 hari tasyrik. Luput setiap lontaran dengan segala jenisnya dengan sebab keluar pada hari-hari tasyrik tanpa melontar. Keluar daripada hari tasyrik. Tak ada melontar 11, 12, 13 Zulhijjah. Tak ada melontar juga. Tak ada lah. Habis luput lah dah. Dan tidak ditunaikan suatu daripadanya selepas itu sama ada tunai maupun qada. Lepas 13 Zulhijjah nak qada semula tak boleh. Tunai pun tak boleh. Qada pun tak boleh. Memang tak jadilah. Apabila ada ruang maka dia melontar pada hari tasyrik yang dia luputnya atau luput pada hari raya. Luput hari raya ke apa ke. Tunai sampai 13 Zulhijjah lah maksimum dia. Maka tiada dam baginya jika dia nafar daripada Mina pada hari raya atau hari Al-Qar. Ini 11 Zulhijjah sedangkan dia tidak melontar. Iaitu hari-hari selepas hari raya dinamakan demikian kerana jemaah haji meletak di Mina lah. Kemudian pulang sebelum tenggelam matahari daripada hari kedua, kemudian dia melontar. Iaitu pada hari tasyrik. Dan secaya memadainya tanpa dikenakan dam ke atasnya. Gini maksudnya dia sepatutnya melontar 10 Zulhijjah. So dah. Jamratul Aqabah. Tak. 11 Zulhijjah. Tak juga. Dah. Dia pun hari ke-12 tu. Hari kedua. Hari lah. Baru dia pergi ke Mina. Baru dia pergi melontar dah. Jadi dari segi melontar tu. Dia kalau kenapa bermabit di Mina lah. Yang masalahnya. Tapi dari segi melontar dia tak kena dam lah. Pasal dianya. Dia telah melontar pada belahnya qada hak 10 sebelah tu. Qada tu boleh lagi lah dah. Apabila luput lontaran dan tidak sempat hingga keluar pada hari tasyrik pada 13 Zulhijjah pun lepas dah. Maka wajib ke atasnya dikenakan dam. Jika ditinggalkan dengan 3 biji anak batu atau lebih atau semua lontaran pada hari tasyrik dan hari raya wajib baginya 1 dam. Tinggal banyak mana pun tinggal melontar ni kira 1 dam berlaku dah. Inilah pendapat yang mutamat mengikut pendapat yang asah. Bukan berbilai-bilai lah. Bukan 11 suku, 12 suku, 13 tak. Jika banyak mana pun tinggal melontar tu kira 1 dam saja. Jika ia tinggal 1 biji daripada jamratul akhir pada hari yang terakhir, wajib ke atasnya secupak daripada makanan mengikut pendapat yang azhar. Yang nyatalah bagi 2 biji 2 cupuk. Dah. Dia kata gitu 2 cupuk lah 2 so makan ni. Kita kat 7 riyal lah. 7 riyal ada 14 riyal kan 2 cupuk gitu. Ke-10 dah. Imam Syafi'i berkata jamrah adalah tempat berhimpun batu-batu. Bukan apa yang melimpah daripada batu-batu dia. Mengikut Al-Jamal At-Tabari seperti yang disebut dalam Ahsyah, had batasannya adalah jarak antara asal jamrah 3 hasta saja. Ayat sininya tepat
nak pekor ke melontar tu batu tu biar kuasa beliau lah, tak boleh lebih dah ke tempat, tak boleh ke lebih daripada kuasa dia dah. 3 hasta sajalah, tak jauh mana lah. Kita kata 3 hasta ni pun jarak awal semaya dah. Siapa yang mengenal lontaran tempat himpunan batu, lubangnya dikira memadai dah. Kuasa tu lah 3 hasta tu dah. Jika terkena pada tempat yang sudah melimpah di luar kawasan dah. Maksud lebih daripada 3 hasta daripada tiang batu, tiang sebenarnya tu. Nescaya tidak memadainya lagi yang dikendaki dengan tempat himpunan itu pada tempatnya yang ma'ruf, iaitu pada zaman Nabi SAW. Jika ditukar dan melontar pada tempat yang lainnya, dia berhimpunlah timbunan batu, hukumnya tetap tidak memadainya. Ini bahas tak mudah ni, dulu nak buat besar ada tempat melontar. Kira orang mati ke ada, kena kepala orang macam-macam isu lah sebenarnya. Dia buat besar lah tempat melontar ni. Dulu bincang bahas tak mudah balas di kalangan ulama tak boleh buat kau tak boleh buat, orang kata boleh buat, orang kata tak boleh buat besar dah. Sebab apa? Sebabnya asalnya tempat melontar Nabi tu kecil je nah. Ya. Tak boleh lebih ni. Jika ditukar dan melontar pada tempat yang lainnya, dia berhimpunlah timbunan batu, hukumnya tetap tidak memadai. Itu cerita benar jadi balas dulu dah. Yang ke-11, sunat dia melontar pada 2 hari yang pertama, iaitu daripada hari tasyrik secara berjalan. Jadi sunat tu pada 2 hari pertama daripada hari tasyrik secara 11-12 Zulhijjah secara berjalan. Ini berdasarkan riwayat Al-Baqi dan disahihkan oleh Tirmizi daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW melontar pada 3 hari selepas hari raya itu dalam keadaan berjalan kaki sama ada pergi ataupun berkenaik kenderaan. Nabi terwah ke atas kenderaan, di atas motor dah. Tiba untuk melontar ni Nabi tak naik motor, Nabi berjalan. Itu je kata sunat berjalan ni. Dan pada hari ketiga dalam keadaan menunggang. Tapi 3 menunggang dah. 1, 11, 12 Zulhijjah tu dalam keadaan jalan. Yang ke-13 Zulhijjah tu baru keadaan menunggang. Ini kerana dia mahu buat nafar selepas melontar dah. Dia lepas melontar nak kelik dah 13 Zulhijjah. Justru dia sentiasa atas tunggangannya, logat nak kelik dah, gitulah. Yang ke-12, sunat baginya memperbanyakkan solat dalam Masjid Al-Khaif. Masjid Al-Khaif ni dekat Mina lah dah. Dalam Mukhtar Sihah menyebutkan Khaif itu kawasannya cerun daripada bukit yang bercerakah dan tinggi daripada tempat seliran dan aliran air. Daripada itu dinamakan Masjid Al-Khaif di Mina. Cerun daripada bukit bercerakah yang kata. Begitulah maksudnya. Dia solat di hadapan menara Masjid Khaif lah. Dihendaki menara di sini ialah bersambung dengan kubah yang berada di tengah-tengah masjid dah. Bukan menara yang berada di pintunya, menara belakang dah. Lawan ni besar masjid dah. Bukan menara dekat dululah, kira menara dulu dekat dengan tengah masjid dah. Bukan menara berada di pintunya. Mihrab kubah ini ialah tempat batu-batu disebut oleh pengarang Imam Nawawi. Situ tempat batu dulu dah. Lawan ni tak tahu. Nak muka buat masjid besar dah. Jadi tu nak cek tengah-tengah lah kata dah. Bukan di belakang ni. Menara butir menara je buat lawan ni besar dah. Okey, dia solat di hadapan menara berhampiran batu-batu terdapat di hadapannya. Al-Azraqi meriwayatkan bahawa itu tempat solat Rasulullah SAW dan disunatkan menjaga solat jemaah bersama imam dalam solat fardu. Berdasarkan hadis Tirmizi dan Ibn Hibban. Jadi maulidnya semaya di Masjid Khaif lah. Okey, masjid ni kan masing-masing, tapi gitulah nak gitu jauh orang mah. Tengoklah masyarakat dah. Begitu juga Azraqi meriwayatkan berkenaan kelebihan Masjid Al-Khaif dan solatnya tersebutlah, solat di tempat tersebut terdapat asar lah. Yang ke-13, gugur lantaran pada hari ketiga daripada siapa yang melakukan nafar awal, itu pada hari kedua. Dia balik awal dah. Pada hari kedua daripada hari tasyrik, nafar ini sekaligus harus. Berdasarkan nas daripada surah Al-Baqarah, faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma 'alaih wa man ta'akhkhara fala isma 'alaih. Maksudnya kemudian siapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan siapa yang melambatkan meninggalkan Mina sehingga 13 Zulhijjah, maka ia juga tidaklah berdosa. Surah Al-Baqarah ayat 203. Jadi bolehlah. Nafar ini sekalipun harus, maka jika ditakhirkan sehingga ke hari ketiga, hari ke-13 Zulhijjah adalah lebih afdal lagi. Kecuali kerana uzur lah. Dan takhir bagi pihak pemerintah adalah lebih sunat kerana ia diikuti dan boleh dibermukim bersama jemaah lain. Jadi
pemerintah tu orang Nabi ke apa lewat dah. Nabi 13 Zulhijjah. Jadi pemerintah tu molek lewat dah. Tunggu lagi. Siapa yang mahu melakukan nafar awal, dia boleh keluar dari Mina sebelum tenggelamnya matahari. Ini salah satu daripada syarat nafar awal. Antara syaratnya yang lain, ini adalah syarat daripada satu syarat nafar awal. Antara syaratnya yang lain adalah nafar tersebut selepas gelincir matahari hari kedua daripada hari tasyrik. Nafar tersebut selepas zuhur lah. Hari kedua daripada hari tasyrik. Jadi tak bolehlah awal lagi, lepas zuhur dah. Hendaklah selepas melontar semuanya di 3 jamrah. Lepas melontar sudah melaka dulu, pada hari ke-12 Zulhijjah tu baru boleh klik dia. Baru boleh nafar. Hendaklah dia bermalam 2 malam sudah dah, 2 malam bermalam dah. Dah. Hendaklah dia niat melakukan nafar awal sebelum keluar dah. Hendaklah dia niat nafar disertai ketika melakukan nafar dah. Jangan dia berazam untuk pulang kembali untuk bermabit semula, tak boleh dah. Jadi lagi kena klik, kena azam, kena buat sampai sudah dah. Jadi bukan sebelum, selepas. Siapa yang mahu nafar kau, dia boleh keluar dari Mina sebelum tenggelam matahari, salah, selepas tenggelam matahari. Sebelum gini. Lepas zuhur dan sebelum tenggelam matahari, gitu kan, betul dah. Selepas zuhur dan sebelum tenggelam matahari. Kalau dah tenggelam matahari kena tunggulah sampai esok dah. Tak boleh nak klik lah dah. Tak boleh klik awal dah. Dia tidak perlu melontar pada hari kedua daripada 3 hari. Yang baki bersamanya daripada batu untuk hari ketiga atau lainnya. Kalau dia melontar tu, nak klik awal kan, tak perlu dia untuk melontar untuk hari ke-13 Zulhijjah. Nak lalu tak boleh pahala banyak. Tak boleh terjadi bid'ah pula dah. Jadi kena beli awal melontar pada 12 Zulhijjah. 13 Zulhijjah tu tak perlu jawab per awal, tak boleh. Jika dia mahu, dia boleh membuangnya sahaja. Jika dia hendak memberi kepada seseorang yang lain yang belum melontar juga, dibolehkannya. Adapun yang dilakukan oleh orang ramai daripada menanam batu-batu tersebut, tanam mana-mana. Ashab kami berkata tidak terdapat dan ma'ruf padanya asar. Jadi bid'ah tak sedap buat dah. Dalam Hasyiah menyebutkan bahkan ia adalah bid'ah sebagaimana pendapat Ibnu Jum'ah. Sekalipun hal ini disebut oleh ulama Maliki dan Hambali sekalipun dah. Jadi apabila tidak ada dalil, benda tu bukan agama dah. Untuk dia boleh pahala untuk perkara agama tak boleh. Perkara dunia tu bukan bid'ah dah. Perkara agama dah. Ya, kita anggap ada kelebihan, ada fadilah, ada kelebihan. Itu mesti ada dalil yang sahih. Jika dia tidak melaksanakan nafar awal sehinggalah tenggelam matahari sehingga maghrib itu pada 12 Zulhijjah, sedangkan dia masih lagi berada dalam kawasan Mina, ketika itu wajib baginya bermalam dan melontar pada hari ketiga 13 Zulhijjah. Selepas gelincir matahari. Selepas gelincir matahari, selepas zuhur 13 Zulhijjah. Kemudian barulah boleh keluar. Jika dia berjalan keluar kemudian tenggelam matahari sebelum keluar melepasi kawasan Mina, dia boleh meneruskan perjalanannya dan tidak diwajibkan bermabit dan tidak juga melontar. Dalam Majmu' menyebutkan inilah dia mazhab Syafi'i yang juga diputuskan oleh jumhur ulama. Ni pada 12 Zulhijjah dia keluar tu tiba-tiba tenggelam matahari. Dia teguh perjalanan jadi macam nafar. Tak perlu melontar lagi. Jika tenggelam matahari sedangkan dia sibuk dalam menguruskan perjalanan, hukumnya harus juga baginya membuat nafar awal mengikut pendapat yang sah. Ada kata tengah dia siap dah, cuma tak dia siap molek dah. Cara orang tambah dah, tinggal bagi dah ada jemaah hilang lagi apa dah. Jadi cari siap dah, ni kira macam bertolak dah walaupun tak lepas lagi. Mina lah, tak lepas sempat dia Mina. Ke-14, sunat bagi imam atau pemerintah menyampaikan khutbah pada hari kedua 12 Zulhijjah daripada hari tasyrik selepas solat zuhur. Ini adalah khutbah terakhir haji daripada 4 khutbah. Untuk orang nak klik nafas awal ataupun untuk orang esok ada nafas sani pun tak, dia boleh lagi lah khutbah tu biar orang dengar syarah terakhir dia lepas sembahyang zuhur. Dia mengajar mereka keharusan nafar, kebolehan nafalan
dan apa-apa yang patut dilakukannya daripada tawaf wada'. Peringatlah kena tawaf wada' ni, klik-klik pun nafas awal pun dah. Klik awal pun dah. Dan selainnya dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Gitulah. Menggesa mereka supaya taatkan Allah SWT dan menuntut haji mereka dengan istiqamah. Dan tetap hati dalam mentaati Allah SWT. Mereka hendaklah menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelum haji. Nasihat sama lah. Peringat sama manusia ni, kena peringat sama lah. Lupa sama manusia ni. Jangan lupa apa yang mereka janjikan dengan Allah SWT daripada kebaikan. Khidmah haji tu janji nak baik tu nak. Nak tabat lah. Nak peringat mula dah. Wallahualam tu lah. Ke-15, antara hikmah melontar ialah ketahuilah bahawa asal ibadah adalah ketaatan. Ibadah kesemuanya sudah tentu mempunyai pelbagai makna. Ada hikmah yang besar dah. Ada maksud yang tersirat dan tersurat. Ini kerana syarak tidak memerintahkan dengan main-main sia-sia, tidak. Ada faedah besar ada setiap benda agama suruh ni. Kemudian makna ibadah kadang-kadang difahami oleh mukallaf. Kadang orang baru masuk Islam pun faham tak? Dan kadang-kadang tidak difahaminya oleh bukan mukallaf masuk Islam ni, orang-orang yang diwajibkan beramal tu lah. Dibebankan oleh hukum syarak tu. Ada kadang dia faham, kadang tak faham. Hikmah pada solat ialah untuk melahirkan sifat tawaduk, kepatuhan, khusyuk dan menzahirkan kefakiran, kehinaan diri, miskin, apa-apa kedana di hadapan Allah SWT. Itu maksud semaya dah. Hikmah puasa pula bertujuan untuk memecahkan nafsu syahwat. Dah. Pada zakat pula ialah pengorbanan bagi yang berhajat. Pada haji pula ialah hamba datang dalam keadaan kusuk masai dan berdebu-debu. Kerana jauhnya perjalanan ke Kaabah yang Allah SWT memuliakannya. Dan lebihkannya sama seperti hamba datang kepada Tuhannya dalam keadaan hina dina. Daripada ibadah yang tidak difahami makna-maknanya dan hikmahnya ialah bersa'i. Dan melontar. Dah tak faham maksud mana pun dah. Ditaklifkan hamba dengan melontar untuk menyempurnakan ibadah jenis ini tiada habuan dan bahagian untuk nafsu padanya. Begitu juga tidak logik pada akal. Asal-asal macam tak minta logik. Pedah gapo duk tuhuk batin dah. Pedah gapo duk pergi mari sa'i-sa'i. Siti Hajar tu tak apa. Cari air kita cari air gapo dah. Ayah dah hitam saya dah. Tapi tak logik pada akal pun kita buat. Justru dia tidak diandaikan kecuali semata-mata mengikuti arahan dan menyempurnakan kepatuhan kepada Allah SWT dah. Ini isyarat yang ringkas dikenali dengannya hikmah pada semua ibadah. Daripada ke hikmah ni kita ni tak tahu sekarang faedah pun. Ketung hanya buduk dah tak basuh punggung. Begitu juga sa'i. Mungkin nak cari air macam Siti Hajar pun kita buat juga. Untuk ingat peristiwa Siti Hajar yang kita sekadar nak suruh ingat dah. Tu pun pada dah. Dah. Yang ke-16, apabila dibuat nafar yang pertama dari Mina pada hari kedua dan atau hari ketiga dah. Daripada hari tasyrik. Dia beredar dari Jamratul Aqabah dalam keadaan menunggang seperti asalnya. Kalau dulu kan menunggang dah ni payah dah. Dulu kan boleh ready teguh dah. Dia hendaklah bertakbir, bertahlil dan tidak perlu menunaikan salat zuhur di Mina. Dah, solat zuhur tu tak perlu di Mina. Tapi dia solat di rumah muhassab atau selain lainnya lah. Jika dia menunaikan solatnya di Mina, maka hukumnya harus juga. Dan dia meninggalkannya ya afdal lah. Jadi dia kalau semaya zuhur di Mina lagi, kuih afdal lah gitu lah dah. Bagi yang melaksanakan haji selepas nafarnya daripada Mina, mereka tidak perlu melakukan apa-apa lagi kecuali tawaf wada'. Siapa-siapa yang haji lepas buat nafas, lepas dia nafas buat ke nafas sana ikutlah dah daripada Mina tu dia hanya tawaf wada' lah dia perlu buat. Lepas tu keluar daripada Mekah dah gitulah. Ke-17, telah sahih dan bahawa Rasulullah SAW datang ke Muhassab ketika melakukan nafar daripada Mina. Muhassab ni Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menyebutkan tentang maksud atau bacaan Muhassab. Dia terletak di kawasan sebelah atas Mekah. Lalu itu di antara Mina dan Hujun atau Hajun. Lepas Nabi keluar daripada Mina, dia pergi pada Muhassab lah dah. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW datang ke Muhassab dan menunaikan salat zuhur, asar, maghrib dan isyak di situ dah. Dia tidur seketika. Dia tidur yang sedikit pada waktu malam, kemudian masuk ke Mekah semula dan melakukan tawaf. Tahsib, inilah juga mazhab jumhur ulama dan imam yang empat. Ini hukumnya sunat kerana mengikuti Rasulullah SAW. Pergi kepada itulah Muhassab ni lah. Dia tidaklah termasuk dalam sunat-sunat haji, dalam ibadah haji tidak termasuk, tapi itu sunnah daripada Nabi buat. Ini juga mazhab jumhur dan imam yang empat.
Makna ini ialah apa yang disahih daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata bukanlah tahsik itu sunnah sekadar tempat berhenti yang pernah Rasulullah SAW turun. Ada pendapat lain. Ibn Abbas kata bukan sunnah, sekadar Nabi berhenti. Muhasab ini terletak di Abtah, iaitu antara dua bukit yang terdapat di sisinya perkuburan Mekah, berhampiran dengan kawasan Ja'fariyah dan Bukit Memanjang lah. Dan bukit yang bertentangannya, iaitu di bawahnya terdapat Masjid Ijabah, sekarang berada di kawasan Ma'abidah. Yang tinggi yang pada sebelah kiri, sedangkan kamu menuju ke Mina lebih tinggi daripada Batun Wadi. Dan bukanlah pada perkuburan. Iaitu bukan belah pada perkuburan Ma'la, ia terletak di sebelah timur Masjidil Haram. Al-Faqih berkata, kami tidak mengenali mana-mana lembah di Mekah yang betul-betul menghadap kiblat selain daripada lembah tanah perkuburan ini yang menghadap Kaabah di sepanjang kedudukannya. Wallahu a'lam lah. Lah ni jadi tempat tu tahulah ada terorong macam-macam ni. Tak serupa dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.